Ruang Bicara yang dibawakan kepada anda tentunya mana lagi kalau bukan Bernama TV. Dan hari ini juga kita memilih satu lagi topik yang saya kira cukup relevan sebenarnya dengan perkembangan semasa, dan kita akan semang-semang topik ini bersama dengan seorang tetamu yang cukup istimewa yang sudah pun berada di studio Ruang Bicara ini bersama dengan saya. Baiklah, topik yang kita pilih hari ini di Ruang Bicara ialah Belanjawan 2021 inklusif dan peka rakyat. Dan kita ada tetamu yang cukup istimewa. Kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan juga mengucapkan selamat datang semula kepada Yang Berhormat Puan Hajah Zuraida Kamarudin, iaitu Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Jadi Assalamualaikum Wabi. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sehat lagi Wabi. Alhamdulillah. Baiklah, ini macam saya katakanlah merupakan satu topik yang cukup relevan sebenarnya, dan sekiranya anda ingin berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan topik ini, jangan lupa kita telah pun menyediakan dua talian kepada anda seperti biasa di 0326979767 dan juga 0326979768. Dan seperti biasa jugalah anda sebenarnya boleh mengikuti kami secara live di FB dan juga di YouTube Bernama TV. Baik, ini sesuatu yang menarik, dan kita tentunya lah YB juga merasa lega kerana rang Undang-Undang Pembekalan 2021 bagi Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan telah pun diluluskan di peringkat jawatankuasa dengan undi belah bahagian yang menyaksikan 106 ahli parlimen menyokong berbanding dengan 96 yang tidak bersetuju. Seramai 18 ahli parlimen tidak hadir. Tetapi secara keseluruhannya, apakah YB melihat bahawa belanjawan yang telah pun diluluskan untuk Kementerian Perubahan dan Kerajaan Tempatan ini memuaskan hati YB secara keseluruhan? Ya, Alhamdulillah, tahun ini, tahun depan lah, kita telah dibekalkan dengan sebanyak 5.3 almost 4 bilion. Jadi ini satu-satu bajet yang one of the highest, yang tertinggi pada the past I think 10 years. Jadi Alhamdulillah dengan bajet yang ada ni, walaupun memang apa pun bajet katakan memang kata orang tak boleh mencukupi, tapi Alhamdulillah ada perkara baru yang amat membantu, yang akan dapat meningkatkan lagi ekonomi di peringkat-peringkat kawasan tempatan. So jadi penambahan bajet ini adalah untuk memastikan bahawa permintaan-permintaan yang kami buat yang tidak pernah disentuh, kali ini disentuh. Contohnya diberikan peruntukan sebanyak 50 juta untuk kita kendalikan melalui Kerajaan Tempatan untuk memberikan bantuan infrastruktur kepada local entrepreneur kecil, pengusaha kecil, orang-orang muda di bidang pelancongan. Contohnya, because saya buat lawatan kerja daripada Greek ke Lenggong, Kuala Kangsar, Bandar Rengas dan Taiping. So di sini adalah banyak kawasan-kawasan orang muda yang berkecimpung dalam dunia pelancongan di jeti-jeti dan boating, restoran boat, lepas tu some of the tempat-tempat buat games macam team buildingnya. So saya lihatkan infrastruktur di sini memang tidak diberikan perhatian. So jadi kalau kita mengharap Menteri Kepelancongan yang mana melihat perkara yang lebih besar dan sebagainya, jadi di peringkat lokaliti memang tidak ada fokus. Jadi dengan dapatnya 50 juta ni, Alhamdulillah saya akan dapat membantu pengusaha-pengusaha kecil ini di peringkat-peringkat tempatan yang mana mereka boleh kita betulkan jeti mereka, jeti-jeti boating dia, dan juga dewan-dewan dia, tempat orang makan dan sebagainya. Jadi ini memang approach kita kerajaan sekarang, kita nak fokus pada ekonomi, membangkitkan aktiviti dan sebagainya. Jadi contribution ataupun pembekalan macam ini, alokasi ini kita boleh membantu rakyat di kawasan tempatan dan boleh createkan aktiviti pelancongan dan sebagainya. So jadi ini menambahkan hasil pendapatan mereka. Kalau kita lihat dengan perkembangan semasa YB dengan COVID-19, kemudian kita juga menghadapi situasi ekonomi yang tidak menentu. Jadi apakah dengan belanjawan yang diberikan ataupun yang telah pun diluluskan di peringkat jawatankuasa ini mungkin akan memberikan satu cahaya yang mungkin lebih cerah sebenarnya untuk masa depan kementerian dan juga rakyat yang berada di bawah Kementerian Perumahan dan Kerajaan yang mengharapkan sebenarnya sumbangan dari kementerian sendiri? Inisiatif kerajaan adalah untuk mengaktifkan ekonomi, aktiviti ekonomi. Sebab itu banyak yang diberikan sumbangan dalam penjana dan jendela and all this program kerana hendak membolehkan rakyat
ada cair wang lah, ada kecairan wang. Jadi dengan adanya wang ni mereka boleh belanja, maka putaran ekonomi itu akan bermula dan sebagainya. Jadi how kita manage ekonomi kita kan. Jadi sebab tu kerajaan banyak mengeluarkan program-program kepada semua kategori rakyat yang dapat sara hidup, yang dapat duit untuk SME, macam-macam semua ada. So jadi ini mencakupi ke semua level of masyarakat, dan kita juga beri mereka moratorium dan sebagainya. Jadi moratorium untuk meringankan beban mereka. Betul. Dan jadi tidaklah membebankan dalam keadaan mereka mungkin tak ada kerja, mungkin dipotong gaji dan sebagainya, dan kerajaan memberikan juga wang untuk mereka berbelanja. Jadi ini akan membantu kita untuk mencairkan ekonomi kita. Okey, kita terus pergi kepada apa yang dirancang oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan sendiri. Dan daripada apa yang saya lihat jelas bahawa dalam belanjawan 2021 ini tumpuan masih diberikan kepada perumahan termasuklah PPR, dan saya difahamkan lebih 1 bilion ringgit sebenarnya diberi untuk program-program ini. Jadi mungkin boleh Wabi jelaskan. 1.2 bilion tak termasuk 1 bilion government guarantee untuk program rent to own bagi perumahan prima. So yang ini memang telah kita minta, because dengan rent to own ini akan membantu rakyat untuk memiliki rumah. Kerana masalahnya golongan B40 ni apabila nak minta permohonan bank, dia mereka agak susah untuk dapat kelulusan kerana tidak kepahian mereka untuk memberikan dokumen dari segi pendapatan dan sebagainya yang stable dan sebagainya. Jadi tak mudah untuk mereka dapat kelulusan bank. Jadi dengan adanya program rent to own ini yang dibiayai oleh kerajaan melalui Prima, so kita akan mampu untuk memberikan mereka pemilikan rumah cara sewa dulu. Dan lepas tu sewa dalam 2-3 bulan mereka mampu, kita lihat track record mereka bagus, maka mereka boleh meminta bank loan menggunakan track record yang telah mereka bayar. So ini satu perkara yang baru yang telah diluluskan oleh Kementerian Keuangan. Dan yang kita punya 1.2 bilion tu adalah untuk 500 juta untuk teruskan pembinaan rumah PPR sebanyak 38 projek, yang mana 24 itu adalah untuk projek-projek yang sedang berjalan untuk diteruskan, dan ada 11 projek baru yang akan kita bina untuk tahun ni. Kita mula bina tahun ni. Dan selain daripada itu ada dah bajet 219 juta untuk digunakan untuk penyelenggaraan, repair dan sebagainya. Bila Wabi sebut tentang penyelenggaraan dan sebagainya, saya tertarik juga dengan program penyelenggaraan perumahan ataupun PPP. Kemudian ada juga tabung penyelenggaraan perumahan Malaysia, TPPM, dan juga program bantuan balik pulih rumah. Jadi apakah ini Wabi lihat sebagai sesuatu yang amat penting sebenarnya? Ya, betul, because mereka memerlukan kalau kita tidak bantu mereka, kerana ini adalah khusus untuk tackle sasarkan kepada miskin bandar sebenarnya. Yang pembiayaan rumah tu, pembiayaan pulih rumah, ada mereka yang ada rumah tetapi tidak mampu untuk membinanya ataupun tidak mampu untuk repair dan sebagainya. Yang ini kita bantu, dan mereka akan membuat permohonan melalui PBT dan kita akan luluskan dan mereka dapat bantuan. Dan rumah-rumah yang lain tu adalah penyelenggaraan itu adalah dengan masalah lift lah, bumbung rumah dan sebagainya. Dan ini menjadi satu perkara yang menjadi satu beban yang kuat, yang tinggi, kerana kebanyakan rumah-rumah PPR yang ada sekarang adalah sudah berumur 25 tahun ke atas, yang perlukan satu kaedah baru, iaitu membuat pembangunan semula. Jadi ini pun juga dalam proses. Jadi kita nak robohkan dan kita buat yang baru untuk mereka. Bila kita buat yang baru untuk mereka, rumah tu lebih besar, lebih selesa. Jadi upgrade dia punya quality of life juga. So yang ini masih lagi saya sedang menggubal polisinya, dan lepas ada polisinya dia mudah untuk kita nak laksanakannya. Bila Wabi melihat sendiri, saya tahu Wabi selalu turun ke bawah melihat masalah yang dihadapi oleh mereka yang tinggal di rumah-rumah PPR terutamanya lah. Apa masalah yang dihadapi sebenarnya? Apakah kerana maintenance yang tidak bersesuaian dan sebagainya? Mungkin antara masalah dia sangat, ini memang saya sentuh waktu saya jadi menteri KPKT, saya ada sentuh dan masalah rumah-rumah di rumah flat ni, rumah PPR ni, yang mana mereka tidak dekat pengendaliannya tidak teratur dan tidak tersusun, kerana bebannya diletakkan kepada penghuni-penghuni di situ. Jadi pada saya golongan B40 yang duduk dalam rumah-rumah PPR ni tidak
adil untuk kita membebankan mereka untuk menguruskan penyelenggaraan rumah dan penduduk di situ. Kerana mereka adalah working group, in the labour group tau, yang mana mereka memerlukan untuk fokus pada pendapatan mereka. Jadi mana mungkin mereka, kapasiti mereka mampu untuk menguruskan orang ni. Jadi sebab itu KPKT baru-baru ini kita mewujudkan satu jentera ataupun satu unit kita panggil penggerak komuniti tempatan. Ini yang menjadi isu dalam bahas ketika itu, kerana mereka pembangkang kurang faham ataupun memang saja nak dipolitikkan. Jadi dengan adanya penggerak komuniti tempatan ini adalah untuk turun di kawasan PPR ini, memberdayakan mereka, menjaga harta benda mereka, jangan ada vandalism, lift dan sebagainya, menjaga kebersihan, menjaga keselamatan, menjaga ke alam sekitar, buat gotong royong dan menjaga bagaimana nak pengurusan keuangan. Ini yang kita lakukan kerana dengan adanya penggerak komuniti tempatan ini, mereka menjadi orang perantara untuk memberdayakan this community. Kalau tidak, komuniti ini mana tahu akses nak pergi kementerian mana, nak pergi ke BBT mana bila ada masalah dan sebagainya. Jadi ini yang kita bajet yang 86 juta yang sebenarnya saya minta lebih daripada itu untuk seluruh negara, tapi hanya diluluskan 86 juta. Jadi inilah peranan mereka untuk memberdayakan komuniti ini. Jadi saya nak sebut di Kota Baru, PPR Kota Baru tu, program ini baru 1 tahun, mereka sudah mampu untuk mengaktifkan seramai 40% penduduk di situ untuk get involved with recycling program. Jadi mendatangkan pendapatan pada mereka. Dan tempat tu dah bersih, bersih tak kotor. Saya baru balik dari Seri Nilam ke Ampang, Seri Nilam. Mana komuniti di situ, ketua blok tu mampu untuk membuat bancian penduduk di situ. Dia tahu berapa penduduk ada 200 lebih, dan dia tahu di mana orang-orang warga asing pula, rumahnya di mana, dan dia buat orientation program pula pada warga asing. So ini ada program yang kita memberdayakan mereka. Jadi saya sebut, kalau golongan B40 ni yang mungkin dikekang untuk beri peluang untuk berpelajaran tinggi dan sebagainya, jadi mereka tidak ada accessibility. Jadi kalau nak jumpa dengan buat program untuk kasih dialog dan sebagainya, kita kena perlukan ada orang perantara untuk jemput kementerian-kementerian mana untuk sampaikan polisi. Dan juga CSR juga dari pihak-pihak syarikat-syarikat juga sangat aktif. Buatkan futsal court, buatkan library dan sebagainya. Mana mereka ada access to these people kalau tidak ada pengantara seperti penggerak komuniti tempatan. Jadi ini yang menjadi isu kontroversi itu yang telah dibahaskan semalam lah. Membudayakan mereka ini pun sesuatu yang menariklah sebelum kita pergi kepada persoalan lain. Bila kita bercakap tentang disiplin mereka yang tinggal di PPR, kita faham bahawa golongan yang tinggal di PPR itu adalah golongan yang mungkin dari segi pendidikannya juga terhad dan sebagainya. Tetapi ada juga yang mengatakan bahawa barangkali jugalah kerana penguatkuasaan undang-undang itu sendiri tidaklah begitu keras, dan mungkin ada pihak-pihak yang mengambil kesempatan dan sebagainya, tidak mematuhi apa yang sepatutnya mereka patuhi ketika tinggal di PPR itu. Sebenarnya dia ada, kalau dia ada tiap-tiap rumah-rumah strata ni adalah dia punya JMB, atau Management Corporation. So jadi yang ini juga bila diletakkan kepada mereka yang seperti disebut kurang berpeluang untuk dapat ilmu yang lebih tinggi, jadi tidak fair untuk kita membebankan mereka untuk menguruskan orang. Sedang mereka sendiri nak menguruskan hidup mereka susah. Sebab itu kita adakan penggerak komuniti tempatan menjadi ejen di situ untuk membantu mereka. Leading them, memimpin mereka. Bila dari segi pengalaman Wabi sendirilah lama tinggal di Singapura, selalunya orang membandingkan mereka yang tinggal di flat di Singapura berbanding dengan mereka yang tinggal di flat di Malaysia. Apakah kerana peraturan itu yang dipatuhi oleh rakyat Singapura berbanding dengan peraturan yang sering tidak diikuti di negara kita ini sebenarnya? Rakyat Apakah Singapura itu masalah? itu dilatih daripada sekolah untuk berdisiplin dan dengar buat undang-undang. Tapi berbezanya kita dengan Malaysia dengan Singapura pasal kita punya masyarakat tu lebih majmuk dan ada yang dari kawasan luar bandar. Singapura tu orang bandar, jadi berbeza. Jadi itu yang saya juga pelajari. Kenapa ada perbezaan? Jadi mereka datang dari latar belakang yang lain-lain dan sebagainya. Jadi itu tidak memudahkan kita untuk mendapatkan mereka agar dapat faham tentang penguatkuasaan, disiplin undang-undang. Jadi ada satu proses yang harus kita laksanakan di Malaysia ni. Kita sentuh tentang belanjawan 2021 ini juga, pembinaan rumah mesra rakyat. Apa yang ingin dicapai? Mesra rakyat tu adalah peruntukan daripada SPNB, Suruhanjaya Perumahan Negara. So yang mana ini memang kita bantu untuk masyarakat rakyat yang ada tanah
tanah tapi tidak ada mampu keuangan untuk bina rumah. Jadi SPMB akan berikan mereka RM20,000 dan lepas tu ambil loan dari bank sebanyak, rumahnya tidak loan semua tidak boleh lebih dari RM75,000. So about another 55 daripada bank dan mereka boleh bina rumah dengan wang yang kami beri. So pada tahun ini kita dapat 315 juta, pada tahun depan lah 315 juta yang membolehkan untuk membina 3,000 rumah. Tapi dengan model baru yang kita nak buat, insya-Allah kita akan capai 4,000 lebih. Tapi dari pengalaman dan juga kajian yang dibuat oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, betapa besarnya jumlah mereka yang betul-betul memerlukan rumah mesra rakyat ini sebenarnya? Yang ini memang dalam waiting list tu banyak. Dalam waiting list tu banyak. Ketika ni saya dipahamkan ada sebanyak 19,000 application. Bila kita buka hari tu tambah lagi dalam 45,000 gitu. So tapi yang ini saya rasa kita harus tiap-tiap tahun kita kena semak balik. Kerana tidaklah sampai sepanjang masa 5-6 tahun mereka masih dalam kedudukan begitu. Jadi mungkin kali ini saya akan limitkan pada 3,000 dan kita stop, dan tahun depan siapa nak dia apply lagi sekali. Syarat pemilihan? Syarat pemilihan dan mereka ada tanah lah, tanah sendiri. Dan lepas tu kapasiti keuangan tu kita tidak, dan pembayaran ni tak banyak, kadang 100 ke 200 ringgit sebulan begitu kan. Jadi dan loan itu digaranti oleh kerajaan sebenarnya. So jadi mudah untuk mereka sebenarnya. Okey, sebelum ni timbul juga rungutan, timbul juga masalah yang dibangkitkan, terutamanya melibatkan PPM ni YB terutamanya di Putrajaya yang dikatakan menghadapi banyak masalah, membabitkan kualiti serta struktur. Jadi apa tindakan yang akan dilakukan oleh kementerian sendiri? Betul, saya ingat waktu saya jadi menteri, saya turun first tempat itu di Putrajaya, di projek PPM. Ketika itu pun juga saya pun belum lagi mahir dan faham ya. So jadi memang sampai sekarang juga ada isu-isu kualiti dan sebagainya. Jadi ada isu-isu yang mana kontraktor yang buat situ, kontraktor tu adalah developer dan mereka juga adalah konsultan. Jadi bila mereka submit permohonan untuk CCC itu, jadi konsultan yang berpihak kepada developer membuat CCC sudah tentu ianya akan memihak pada developer bila semua dah siap. Jadi bila penduduk pemilik dah pindah dan dapati macam-macam lagi perkara yang defects lah. So jadi yang ini memang kita tengah selesaikan. Jadi kita buat pengajaran dari situ, kita ada polisi-polisi yang kita terus tukar ke undang-undang yang kita terus perbaiki. Jadi bagaimana program PPM ini pun juga boleh menyelesaikan masalah perumahan termasuklah golongan petengahan. So PPM tu dulu sebelum 2018 PPM ni di bawah pejabat Perdana Menteri, SPMB di bawah Finance dan Prima juga di bawah PMO pejabat Perdana Menteri. So semenjak 2018 semua ni telah dipark bawah KPKT. So jadi bila ditaruh di bawah KPKT memudahkan kita untuk membuat satu perancangan yang lebih menyeluruh. Jadi tidak ada overlap, tidak bertindih dan sebagainya. Jadi dalam proses jadi PPM ni semua kita selaraskan dengan satu projek perumahan rumah mampu milik. Mampu milik yang mana Prima ada tanah, SPMB ada tanah, dan kita crosskan. Jadi untuk for more cost effective, so jadi kita crosskan, kalau Prima ada tanah yang baik, kita Jabatan Pembangunan Negara boleh bina rumah di situ. Macam itu. Jadi PPM kalau ada perlu kita pun juga boleh buat. Jadi kita boleh cross. Jadi memudahkan kita untuk buat perancangan. Tapi namun demikian kita tidak dapat lagi satu angka yang tepat, yang lebih tepat untuk projection of the house. Kerana kita tidak ada satu big data system. Dan sekarang ni KPKT tengah sedang develop, membangunkan untuk sistem itu yang mana kita akan dapat maklumat apakah supply and demand yang patut kita buat. That means developer atau sesiapa pun boleh dari figures itu, dari sistem itu boleh dapatkan projection tentang jenis rumah yang harus dibuat, harga berapa, di mana dan sebagainya. Jadi dia punya projection tu, business projection tu lebih tepat lagi sikit. Dia tak ada dah macam kita menghadapi glut hari itu kan, banyak rumah sampai sekarang masih banyak rumah tak terjual lagi kan. Kerana ketika itu agaknya developer sangat teruja, sangat so excited, dia buat banyak projek-projek di tanah-tanah yang dianggap dibeli mahal, maka harganya mahal dan juga membuatkan rakyat Malaysia tidak mampu untuk membelinya. Okey, saya difahamkan Wabi, kita dah pun ada pemanggil di talian kita sekarang ini. Encik Ahmad Stabil dari Kedah sudah pun bersiap sedia di talian kami sekarang ini. Assalamualaikum Encik Ahmad. Waalaikumsalam. Ya. Syakawi ini? Ya, saya. Ya.
saya nak minta tolong bagi Raida. Aha. Tolong ambil perhatian DPR Kota Star. Tak apa jelas Cik Mat. Ulangi sikit. DPR. Profesional. Okey. Aha. DPR Kota Star. Aha. Dan minta tolong bagi Raida untuk masuk teks. PPR pokok senar. Bukan, Kota Star harus dia. Kota Star. Kota Star. Okey. Ha. Ini sudah berlanjutan daripada tahun 2014. Sekarang saya berumur 62. Saya berada 58. Dan saya ada satu tanaman asal dari Limang. Aha. Sekarang saya sewa di Sungai Tani dah 3 tahun dah. Bulan 4 tahun. Okey. Jangan kontraktor sebenarnya kontraktor dah serah kepada kerajaan negeri. Jun. Aha. Atur tak hubung masa tu sebab Israel panggil pada harapan PN. YB buat kerja ni tiba-tiba tak jadi punya dia orang serah pada Januari 2020. Lepas tu dia main COVID lantak ajak sejasa kerajaan ni pun tukar dia kalau tukar dapat tukar kerajaan ni lah. Okey. Ya. Raja Kamaluddin tolong. Okey. Extend that. Baik. Terima kasih Encik Ahmad Sabil. Tapi sayang sekali talian tidak begitu baik sebenarnya. Jadi YB pun tak dapat dengar dengan jelas, tapi insya-Allah produser kami akan cuba dapatkan penjelasan yang lebih jelas pada Ahmad Sabil kerana dia membangkitkan tentang isu PPR di Kota Star di Kedah. Jadi mungkin selepas inilah kalau dapat informasi yang lebih jelas melalui panggilan telefon nanti, insya-Allah kita akan cuba mendapatkan reaksi daripada YB. Baik, kembali semula kepada apa yang kita bincangkan ini. Secaranya berapa jumlah peruntukan keseluruhan yang disalurkan kepada JKT menerusi Belanjawan 2021? Jabatan Kerjaan Tempatan is about dalam 1.2 billion tak salah saya. No. 270 juta diberikan pada Kerajaan Tempatan untuk program kecil kita panggil, projek-projek kecil di kawasan PBT. Itu yang 270 juta lah. So jadi yang ini yang tadi 50 ribu tadi untuk yang pelancongan sebenarnya pun di situ 270 cuba 30 lah. 320 juta. So yang ini memang kita gunakan untuk kerajaan tempatan, yang mana kalau ada dia nak betulkan dewan ke, nak buat medan selera ke, betulkan longkang ke dan sebagainya, itu memang ataupun buat park ke, kita akan bantu mereka untuk diberikan kepada kawasan-kawasan mereka. Cuma kali ini because kita nak lebih fokus bahawa program-program kita kasih tu mesti ada satu goal yang lebih fokus lah. So kita nak fokus kepada program-program yang ada SDG, Sustainable Development Goals, yang mana dia berpanjangan. So jadi kita rasakan kalau untuk membaiki jalan dan sebagainya kita tidak akan sentuh kerana boleh disentuh oleh JKR. So jadi ataupun PBT itu sendiri dengan pendapatan mereka. Jadi KPKT akan membantu dari segi yang dewan tadilah, untuk bina dewan, tempat riadah ke, sukan dan juga medan selera dan sebagainya. Jadi kita akan lebih selektif. Jadi kita akan nampak pembangunan di situ lebih jelas. Dari pemerhatian dan juga kajian yang dibuat oleh YB sendirilah, antara JKT yang betul-betul memerlukan bantuan itu, apakah ianya menyeluruh di seluruh? Menyeluruh, tapi saya nak fokus kepada kerajaan tempatan yang lebih miskin lah saya sebut. Jadi kalau macam Selangor tu banyak bandaraya, pendapatannya dah besar dan sebagainya, mungkin kita tidak beri sangat pertolongan bantuan, tapi kita akan fokus ke kawasan-kawasan yang di luar bandar sedikit, majlis daerah yang kekuatan keuangannya itu lemah sikit, dan juga kawasan-kawasan yang kita nak upgradekan menjadikan bandaraya, nak upgrade daripada daerah majlis daerah jadi majlis bandaran, yang situ kita kasihkan fokus sikit. Okey, kita tinggalkan dulu tentang isu ini kerana sesuatu yang menarik juga bila saya kaji tentang Belanjawan 2021 ini ialah tentang langkah kerajaan bercadang menaikkan kadar allowance pegawai bomba bantuan daripada RM6 kepada RM8. Jadi apakah ini
penting sebenarnya bagi pihak YB Ya, sendiri. penting. Ini sudah diluluskan. Tahun lepas sudah diluluskan tahun 2009 untuk 2020. Kita dah mulakan dah. Dah mula dah dapat tu. Jadi untuk selaraskan dengan anggota-anggota uniform yang lain, ATM dan juga Rela dah dapat peningkatan RM6 ke RM8. Jadi kita nak selaraskan. Tapi sudah tentu menjadi satu motivasi yang sangat baik. Bomba bantuan. Saya ingat tadi critical allowance itu yang tahun lepas. Tahun ni untuk tahun depan ya. 21 adalah untuk bomba bantuan ni. Jadi ini menjadikan satu motivasi untuk mereka untuk lebih berkhidmat dan sebagainya, menjalankan tugas dengan lebih baik, lebih cemerlang. Dia orang rasa bersyukur kerana pun dia bertunggu pun dah lama untuk mendapatkan ni kalau bandingkan dengan uniform grup yang lain. Betul. Okey, kita ambil satu lagi panggilan yang ada di talian kita sekarang ini, Encik Abdullah Osman dari Seremban Negeri Sembilan sudah pun ada di talian kita. Assalamualaikum Encik Abdullah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam yang berhormat. Ini tentang ada 2-3 perkara lah. Ya, silakan. Pertama sekali rumah prima. Rumah prima ni yang kerajaan buat ni, harganya masih lagi mampu tengok. Prima Saya dekat tak mana? mampu Dekat pilih. mana? Kerana harga mencecah RM200,000 ke atas. Jadi pinjaman kaki tangan kerjaan bawahan ni hanya sekitar RM150,000 saja. Ramai yang tolak bila ditawarkan. Kenapa tidak buat rumah konsep pasang siap, lagi murah, mungkin lagi murah. Dan lagi satu, sebagai Menteri Perumahan yang berhormat, Perumahan dan Kerjaan Tempatan, tentang banjir ni sering berlaku di bandar-bandar. Jadi setiap tahun macam tu, sering berlaku banjir. Ini masalah juga ni. Dan lagi satu tentang, nak tanya sikit lah kalau ada kena-mengena tentang Kampung Baru ni, apa perkembangannya setakat ini? Terima kasih. Baik, terima kasih banyak-banyak Encik Abdullah Osman dari Seremban. Encik Abdullah, apa ni Kampung Baru tu bukan di bawah kementerian saya, di bawah Kementerian Wilayah Persekutuan. Okey, namun demikian adalah perkembangan sekarang masih dalam perancangan dan sebagainya. InsyaAllah kita nak buat perancangan yang baik untuk Kampung Baru tu. So yang keduanya tentang pasal banjir ni. Banjir ni memang dari peringkat KPKT memang saya untuk sekarang ini memang saya fokus setiap permintaan untuk mengatasi banjir longkang-longkang tu kita akan dulukan untuk kita berikan peruntukan sebagai prioriti. Tapi namun demikian banjir ni bukan isu dia lagi isu yang lebih menyeluruh lagi, lebih isu yang berbangkit daripada sistem infrastruktur yang tidak teratur dan tidak tersusun pada awalnya. Jadi tidak ada standardization daripada longkangnya, daripada pipe dan sebagainya, ini membuatkan tersumbat dan sebagainya. Selain daripada pembinaan dan sebagainya, itu ada satu hal juga lagi. Tapi namun demikian di peringkat saya kita akan turun mana yang kita boleh bantu untuk mengelakkan banjir dan sebagainya. InsyaAllah KPKT melalui bajet peruntukan kepada kerajaan tempatan, kita akan gunakan bajet ni. So jadi memang saya dah memberi arahan untuk beri prioriti kepada kawasan banjir ni. So yang pasal rumah prima tu, saya tak tahu rumah prima mana di Negeri Sembilan. Tapi ketika ni mungkin Cik Abdullah tadi Cik Abdullah, kita dah banyak buat program HOC, Home Ownership Campaign, yang mana rumah-rumah prima ni kita dah turunkan sebanyak 30%, 40% ada sampai ke tahap itu. Jadi mungkin Cik Abdullah try tengokkan balik, kalau belum lagi beli, cuba pergi lihat mana yang nak beli. Dan saya rasa ni projek prima di Seremban tu saya rasa yang Cik Abdullah sebut ni. So jadi Cik Abdullah refer balik tengok, dan insyaAllah kita memang HOC campaign ni berterusan lagi sampai bulan 6 tahun 2021. Setakat ni sambutan yang Sambut diterima. baik. Kita punya sales tu pada 2 tahun yang lepas 2019 dan 2020 mencapai sampai 3 bilion. So jadi itu satu effort yang untuk kita memudahkan mereka memiliki rumah, dan pada masa yang sama kita juga nak reducekan kita punya kerugian dengan menjual dengan harga yang dengan diskaun sampai 30 ke 40% juga. Okey, bila kita bercakap tentang mampu milik, hanya mampu lihat, ini apa yang dibangkitkan Cik Abdullah tadilah. Kadang-kadang ialah
piawaian, kalau kita ambil daripada piawaian antarabangsa lah, mereka mengkategorikan rumah kediaman di Malaysia ini sebagai sangat tidak mampu milik. Jadi itu yang jadi masalah. Jadi macam mana yang kementerian sendiri boleh membantu selain daripada apa yang dia sebutkan? Pendekatan kita sekarang adalah kita akan menetapkan harga rumah itu mengikut lokaliti, tempat di mana pembinaan rumah tu. Jadi kalau mungkin kawasan Alustar yang luar bandar, kawasan mungkin Negeri Sembilan yang jauh-jauh di kampung, kita harganya akan lebih murah daripada di bandar. Kita ikut pendapatan mereka dan kita buat median income lah kita kata. Jadi saya lihat dengan harga yang baru ni yang telah kita susun mengenai pendapatan setempat itu, ia lebih mampu milik. Tapi sekarang ni juga developer juga sekarang sudah faham mereka tidak harus membuat rumahnya 500,000 ke atas harganya. Jadi sekarang banyak yang concentrate untuk buat rumah antara 300,000 ke bawah dan 500 ke bawah kebanyakannya. Okey, kita akan berehat dulu YB, dan kepada anda yang sedang bersama kami ketika ini, gunakanlah kesempatan ini. Barangkali anda juga ingin bertanya apa saja berkaitan dengan isu yang sedang kita bincangkan ini. Jadi jangan lupa dua talian itu masih kami kekalkan kepada anda di 0326979767 dan juga 0326979768. Gunalah kesempatan ini, panggil kami di ruang bicara. Kita rehat dulu.